PM beritahu Malaysia catat jumlah pelaburan diluluskan tertinggi dalam sejarah negara. Tindakan FBI menyenaraikan pemimpin NGO Islam sebagai pengganas tetap meresahkan. Sumber dakwa hubungan dingin antara Hadi dan Muhyiddin masih belum baik. Slogan Pass for All adalah untuk orang bukan Islam kenali parti itu. Peguam dakwa Tun M berisiko ditahan jika tidak sertai penyiasatan RCI Batu Putih. Zulki Ali mahu percepat pelaksanaan strategi anti rasuah nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 23 Februari 2024 bersamaan 13 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mencatatkan jumlah pelaburan diluluskan tertinggi dalam sejarah negara iaitu sebanyak 329.5 bilion pada 2023 meningkat 23.0% daripada 2022. Katanya, daripada jumlah itu, pelaburan asing merupakan penyumbang utama iaitu sebanyak 57.2% berbanding pelaburan domestik sebanyak 42.8%. Menerusi satu kenyataan, prestasi cemerlang itu disokong oleh peningkatan sebanyak 35.1% dalam pelaburan domestik dan sebanyak 15.3% dalam pelaburan asing. Perdana Menteri berkata, lanskap pelaburan negara yang memperlihatkan prestasi amat memberangsangkan juga mencerminkan pemulihan dan kebangkitan semula ekonomi sepanjang lebih setahun pentadbiran Kerajaan Madani. Sektor perkhidmatan merekodkan pelaburan tertinggi menyumbang lebih daripada separuh daripada jumlah pelaburan yang diluluskan iaitu 168.4 bilion diikuti sektor perkilangan sebanyak 152.0 bilion dan sektor utama sebanyak 9.1 bilion. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man membidas tindakan Biro Penyiasatan Persekutuan FBI menyenaraikan 3 pemimpin NGO Islam di negara ini sebagai pengganas tetap meresahkan dan menunjukkan seolah-olah ada campur tangan asing. Katanya, walaupun pada sidang media, Menteri KDN mengesahkan ketiga-tiga individu itu tidak terlibat dengan aktiviti keganasan, ia tetap meresahkan kerana ia seolah-olah tanda cubaan campur tangan pihak luar. Tindakan FBI melabelkan ketiga-tiga pemimpin NGO sebagai pengganas merupakan usaha berterusan Amerika Syarikat memerangi mereka yang membantu rakyat Palestin dan perjuangan membela kezaliman khususnya di Palestin. Kata Tuan Ibrahim, PAS yakin usaha pemimpin NGO terbabit membela nasib umat Islam di Palestin adalah punca mereka disenaraikan sebagai pengganas oleh FBI. Tambahnya, Kerajaan Madani perlu terus bertegas agar tidak mengikut telunjuk mana-mana pihak dalam isu keselamatan dan kedaulatan negara. Semalam, KDN mengesahkan 3 pemimpin NGO Islam yang disenaraikan dalam Terrorist Screening Center atau Pusat Pemeriksaan Pengganas TSC oleh FBI. DAS tidak terlibat dalam sebarang aktiviti keganasan. Pertemuan dua presiden iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa gagal menyelesaikan masalah berbangkit menyebabkan hubungan mereka dingin. Menurut sumber, pertemuan empat mata pada minggu lalu di kediaman Muhyiddin disusuli mesyuarat Perikatan Nasional PN pada keesokannya hanya sekadar optik. Menurut laporan sebuah portal, hubungan Hadi dan Muhyiddin didakwa dingin sekaligus mencetuskan pelbagai spekulasi mengenai kelangsungan PN digagaskan dua parti itu.
Sumber turut menambah kejanggalan hubungan Hadi dan Muhyiddin itu tidak terlalu menyerlah di mata masyarakat sehingga boleh menjejaskan sokongan terhadap komponen berkenaan setakat ini. Memetik sumber, hubungan dingin Hadi dan Muhyiddin antara lain berkait kegagalan PAS menampilkan naib Presiden Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat berundur pada pemilihan parti tahun ini. Menurutnya, pusingan Yu Muhyiddin dilihat sebagai tekad ahli Parlimen Paguh itu untuk kekal menerajui PN dan seterusnya dilantik Perdana Menteri kali kedua jika gabungan itu memenangi PRU 16. Slogan PAS for All adalah untuk bukan Islam mengenali PAS tanpa mendengar lidah DAP atau Pakatan Harapan. Pemimpin PAS Selangor, Roslan Syahir Muhammad Syahir berkata, DAP dan PH mempunyai agenda jahat dengan mendakwa slogan PAS for All adalah untuk menakutkan masyarakat bukan Melayu. Sedangkan PAS mahu membuktikan ia menjanjikan sesuatu yang baik untuk semua. Pemerhati politik Azmi Hassan dari Akademi Nusantara sebelum ini dilaporkan media menganggap langkah PAS Selangor kitar semula slogan itu untuk berdepan pilihan raya umum PRU ke-16 hanya akan menambahkan ketakutan pengundi bukan Melayu. Azmi berkata projek khas PAS Selangor itu hanya akan menyebabkan pengundi bukan Melayu PH yang menganggap PAS sebagai ekstrim dan konservatif akan menyokong calon UMNO. Slogan PAS for All digunakan oleh PAS pada tahun 2008 untuk PRU ke-12 ketika parti itu bersama DAP dalam Pakatan Rakyat dan kini dikitar semula oleh PAS di Selangor bagi menghadapi PRU ke-16. Peguam SN Nair mendakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad berisiko diberi waran tangkap sekiranya beliau tidak endah apabila dipanggil untuk menghadap Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi meneliti isu berkaitan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Katanya, Seksyen 8 Akta Suruhanjaya Siasatan menetapkan Pesuruhjaya mempunyai kuasa untuk memanggil sesiapa pun bagi memberi keterangan atau menyerahkan dokumen dalam milikan mereka. Peguam itu yang pernah mewakili saksi dalam 2 RCI sebelum ini percaya bekas Perdana Menteri itu akan menjadi saksi penting dalam sebarang siasatan berkenaan isu itu. Beliau mengulas kenyataan oleh Peguam Mahathir Rafiq Rashid Ali minggu lepas bahawa Mahathir mungkin tidak akan menyertai prosiding RCI itu selagi ia dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Raus Sharif. Rafiq mendakwa pelantikan Raus sebagai pengerusi RCI itu bertentangan dengan prinsip keadilan asasi, memandangkan beliau pihak yang berkepentingan. Menurutnya, Mahathir pada tahun 2017 memfailkan permohonan semakan bagi mencabar keabsahan pelantikan Raus sebagai hakim tambahan Mahkamah Persekutuan melepasi usia persaraan ditetapkan dalam perlembagaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Zulkifli Ali memberitahu terdapat banyak lagi kerja yang perlu dibuat bagi memperbaiki kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI dan ini termasuk mempercepatkan pelaksanaan strategi anti-rasuah nasional. Katanya, kedudukan di dalam CPI menunjukkan negara bertambah baik dalam sistem undang-undang dan kehakiman. Itu kerana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Jabatan Peguam Negara telah menyiasat kes berprofil tinggi yang dibantu dengan komitmen dan profesionalisme perkhidmatan awam. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri sebelum ini, beliau gembira dengan sumbangan badan penguat kuasa terutama SPRM, polis dan Jabatan Peguam Negara. Bagaimanapun, Perdana Menteri masih mahu meneruskan usaha berkenaan termasuk mempercepat pelaksanaan strategi anti-rasuah nasional. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.